Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Okey, seperti yang saya janjikan, saya akan bagi kamu video on how to do your section and elevation. So hari ni kita akan start dengan elevation. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan. So this is your plan yang saya bagi untuk kamu tukarkan skala. Your master plan adalah dengan skala 1/100, and then saya dah besarkan skala dia kepada 150 seperti mana yang kamu kena buat lah. So this is the rough of 1 to 50. So kita akan gunakan yang berskala 1/50 ni untuk kita buat pandangan. So sebelum ni saya dah bagi lecture ataupun saya dah bagi secara teori bahawa pandangan ada 4, in which satu dari sini kita panggil sebagai pandangan hadapan, pandangan belakang, sisi kanan dan juga sisi kiri. So kamu perlu menyediakan ataupun menyiapkan tugasan amali kamu untuk mendapatkan kita panggil sebagai pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. So untuk pandangan hadapan, okey, untuk buat pandangan seperti yang telah diberitahu, you have to place ataupun kita kena letakkan kita punya kertas lukisan di atas board masing-masing. Okey, kemudian kamu perlu letakkan plan ataupun plan induk ataupun plan landscape yang digunakan di tengah-tengah. Place it safely here ataupun di bahagian tengah kertas lukisan yang ingin dibina lah. Contoh macam ni saya dah letak kat tengah-tengah. So perlukan apa untuk buat ni? So dia adalah salah satu daripada unjuran ortografik, salah satu teknik unjuran ortografik. Jangan lupa untuk lekatkan guna masking tape ataupun tape yang bersesuaian. Kemudian perlu sediakan pensel ataupun pen untuk kamu buat lah. Jadi dah tape kan, kita perlu first kali adalah garisan yang perlu kita buat untuk pandangan. So macam saya cakap, untuk side ni ataupun untuk tapak ini merupakan tapak yang rata. Jadi bila rata, kita boleh terus buat dia punya ground line ataupun garisan untuk garisan tanah lah. Jadi saya buat satu garisan dulu menggunakan pen. Sepatutnya perlu menggunakan pensel. Kita tukarlah kepada pensel. Okay, kita boleh guna pensel 2B ataupun pensel H ataupun pensel F. Ini adalah untuk construction line ataupun untuk garisan binaan. So saya pakai ni adalah pensel 2B. So buat satu garisan. Okey. Selepas daripada itu, prosesnya adalah perlu menarik setiap garisan untuk unjuran ortografik sudut pertama adalah tarik daripada atas. So saya dah alihkan saya punya pembaris. Kita mulakan daripada kanan. So kanan, pandangan hadapan adalah di sini. So kita pandang ke sini. Apa yang nampak dulu? So kita akan nampak one clump of shrubs. Yang ini adalah heliconia. Jadi kita tarik daripada hujung side ni, tarik ke bawah. Dan kita ambil sehingga kita jumpa pokok palma pertama. Ingat, kena tarik pokok palma pertama ni adalah daripada tengah-tengah supaya kita akan buat daripada batang pokok dulu. So saya pun tarik juga yang ini. And then selepas kita tarik tu, kita tahu yang paling depan adalah pokok palma ni dan juga sedikit daripada pokok heliconia ni akan nampak di bawah pokok palma nanti. So kita kena ambil dia punya foliage ataupun dia punya silara pokok palma ni. Okey. Approximately dari sini. Kena ingat ini adalah pokok nombor 1 punya batang, yang ini adalah pokok nombor 2 punya batang. Okey, yang ini pula kita ambil silara untuk pokok kedua. 2, and then kat sini 2. Okey, lepas tu kita akan nampak pula yang ni, kita akan nampak dia punya what we call this? Kita punya walkway. So walkway, kita ambil hujung walkway yang nampak dekat sekali dengan kita punya garisan sempadan. Ini kita nampak yang ni. Lepas tu kat dalam ni, dalam kita jangan buat dululah. Kita buat apa yang kita nampak dekat garisan sempadan ataupun pandangan yang paling hampir sekali. So dekat sini ada shrub duranta daripada sini sampai sini. So sekarang ni kita dah dapat
So apa yang kita perlu buat macam tadi, daripada kanan kita ada heliconia. So kita dah tahu heliconia kat sini, tapi depan sikit daripada heliconia ni ada pokok besar ataupun palma yang besar. So kita tahu ada batang pokok. So kita kena tahu juga skala untuk batang pokok. Yang ini adalah skala yang sama. Jadi kalau plan kita adalah 1:50, pandangan harapan kita juga perlu 1:50. So kita akan buat batang pokok dulu dan kena ukur lah diameter pokok palma biasanya berapa. Okay, that one awak kena check berapa. Okay, tinggi pokok palma juga kita perlu check. Macam yang saya bagi, kita ada dalam time saver for landscape architecture, dan juga ada beberapa siri kuliah secara teori. Saya dah bagi tahu tinggi pokok palma dan juga pokok besar adalah antara 3 hingga 5 meter, dan dia boleh juga jejak sampai 10 meter. So kalau 150 maknanya dia 2 kali ganda. Kalau saya tak ada membalik skala kat sini. Tapi ini adalah 1/100, 1 cm sama dengan 1 meter. Jadi kalau 150 maknanya 1 cm, 2 cm sama dengan 1 meter. So ini adalah 1 meter, 2 meter and then 3 meter. Jadi pokok palma saya sepatutnya tinggi dia lebih kurang macam ni. So saya dah tahulah. Saya dah tahu ini pokok kedua. Okey, ini adalah silara untuk pokok palma saya. Okey. Macam tadi kita tarik, kena refer balik. Sebab tu saya cakap tadi, kita memang kena lekatkan kita punya plan supaya kita tahu dekat mana yang kita tarik tadi. Tadi kita tarik kat sini. So ini adalah batang pokok yang kedua. So kena tahulah, pokok ini berada di belakang sedikit daripada pokok yang pertama ni. Bila pokok tu berada di belakang sedikit, nanti penggunaan mata pen dia adalah sedikit light daripada ada semut. Sorry gangguan. Okey, daripada yang di depan. Okey. Okay, untuk rendering kita lukis rough dulu, and then rendering nanti kita akan buat lagi detail dan lebih baiklah grafiknya. So yang kat bawah ni kita ada heliconia. Macam saya cakap tadi, kita ada heliconia daripada tepi sini sampai ke hujung ataupun sampai ke tengah-tengah ni lah. Ke tengah-tengah. Okay, ke tengah-tengah, and then kita tahulah, kita perlu tahu bahawa pokok heliconia tu heliconia yang macam mana. Kalau kata heliconia rostrata macam mana, American dwarf macam mana. Saya rasa yang ini rostrata. So bila rostrata dia akan pokok dia akan tinggi sedikit. So kena tahu dia punya bentuk daun macam mana heliconia. Okey, lepas tu macam saya cakap, dia ada sampai belakang ni. So kena nampak daun dia sampai ke belakang ni. Dan kalau dia ada bunga, kena buat bunga heliconia. Okey. Jadi kita dah siap bahagian ini. Kita nampak dekat sini ada kita punya pathway. Okey, bila pathway kita akan buat dia punya curb tepi ni. Yang ni kena ukur 150, 150. And then akan nampak sedikit thickness. Sebab kita tak buat pathway yang tanam kat bawah, kita buat dia timbul sedikit. Kemudian kalau section nanti akan nampaklah di tengah-tengah tu apa. Okay, kat sini kita ada duranta. So duranta adalah small to medium shrub. So dia tidak setinggi heliconia. Tapi kita tahu dekat sini akan nampak macam tu lah. Sebab dia adalah quite bushy ataupun dia adalah berdaun rapat. Kat bawah ni dia punya apa? Dia punya. Okey, ini adalah pokok duranta. And then kita nampak juga dekat kita punya plan belakang ni ada Calathea lutea. Calathea lutea adalah pokok yang shrub yang tingginya lebih kurang sama ataupun menghampiri ketinggian heliconia rostrata ni. So kena nampak di belakang. Barulah kita panggil dia sebagai pandangan. So kita kena tarik juga ni, ada pembaris dan kita tarik. Daun dia sampai mana lebih dia.
Okey, dia adalah step by step di mana awak akan lukis yang paling hampir dengan garisan ni, kemudian akan lukis ke belakang sehingga dia adalah boleh dilihat oleh mata kasar kita di mana dia lebih tinggi daripada objek-objek yang di depan. Okey, kita akan nampak kita punya kalatia daun bulat-bulat sikit kan. So, setiap benda yang nak dilukis ni kita perlu tahu karakter pokok tu, karakter benda yang perlu dilukis. And then, bila dah nampak macam ni, kita tahu kat belakang ni ada water feature. Okay, saya dekatkan sikit, tak nampak. Ada water feature di belakang ni, tetapi pokok ni terlalu tinggi, jadi tak nampak water feature yang di belakang. Tetapi di sini ada, kita panggil itu sebagai gazebo. So, gazebo mestilah lebih tinggi daripada pokok kalatia lutea. Biasanya gazebo kita ambil tinggi dia sebagai 3 meter. So, bila 3 meter, dekat sini saya perlu kira dia sebagai 1, 2, 3 meter tinggi. Tapi kita tengok juga dia punya besar berapa. Tengok yang kecil ni Okey, gazebo kat sini kalau kita tengok dia adalah 3 meter. Betul. So kita ambil dia 3 meter. Kalau guna 1/50, ini jadi 6 cm. 1 cm, 2 cm. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Okey, itulah. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Okey, 6 cm. Sama tinggi dengan pokok kalatia ni. Okey. Saya ambil dia tinggi sedikit, tapi ingat kena tarik daripada atas gazebo. Tak nampak kan? Okey, nampak tak bumbung gazebo tu? So, kena tahu bahawa gazebo tu sampai mana dia punya besar. Okey, kata sampai sini. Saya punya pokok ni dah terlalu tinggi ataupun terlalu besar. Tak apa. Maknanya kita kena tengok betul-betul ukuran ni. And then kita kena tahu juga bila kita tarik ni, tadi saya tarik tu adalah hujung bumbung Bila saya tarik tengah ni, ini adalah pertengahan bumbung. Pertengahan, so saya tahu dia dekat tengah-tengah. So dia dekat tengah-tengah, ini adalah bumbung. Ini adalah hujung bumbung, bukan tiang. So biasanya kalau gazebo, hujung bumbung, kita ada lebihan bumbung tu. Kemudian baru kita ada tiang kat dalam ni. So dia akan jadi begini. So ni nanti kena padam lah. So akan nampak bumbung. So ini adalah awak punya gazebo. Boleh? Tiang. So ada lagi satu tiang kat sini. Kalau pokok ni rimbun sangat, so akan nampak lah tiang untuk gazebo tu. Dan perlu lihat juga, dekat dalam awak punya plan ni ada 2 orang kat depan ni. So kena tarik juga orang tu. Di mana orang tu berada. Alright. Kita tarik dia dekat depan sini. So logik tak orang tu? Tinggi dia berapa? So biasa kita akan letak orang adalah tinggi dia lebih kurang 1.5. 1 meter. Nampak kepala je lah kat sini. Ini adalah orang tu. Orang yang ada di situ. Dan juga kawan dia kat sini lah. Okey. So sekarang dah siap awak punya gambaran untuk pandangan. Ada lagi tak yang perlu ditambah? Ada. Awak ada satu pokok besar yang sangat tinggi di belakang ni. So kita anggap pokok ni adalah 5 meter. Kalau gazebo awak ni tadi sampai sini adalah 3 meter, lebih kurang 4 meter. Pokok tu 5 meter. So dia ada tinggi macam tu. Sama dengan pokok palma ni kan. Dan dia punya silara adalah memenuhi awak punya gazebo. So kena nampak pokok tu dekat belakang. So ada pokok besar kat belakang tu rupanya. Okey, setiap yang dilukis, yang bahagian hadapan perlu menggunakan mata pen ataupun mata pensel yang lebih besar. Contoh kat sini 6, katalah 6B ataupun 0.6. Belakang sedikit 0.4, belakang lagi adalah 0.2 dan jika dia terlalu belakang dia akan jadi 0.1 untuk mata pen. Untuk pensel 6B, 4B, 2B dan boleh menggunakan pensel F ataupun H untuk yang belakang sekali. So kita dah siap untuk lukisan, untuk lakaran asas untuk kita punya pandangan. So dalam ciri-ciri pandangan perlu ada 3 benda. Satu adalah lukisan. Yang kedua adalah perlu ada label. So kita nak buat label ni. Katalah label daripada sini sampai sini.
Okey, kena buat label untuk kawasan. Okey, ini kawasan apa? Ini kawasan apa? Ini kawasan apa? Ini juga kawasan apa? Okey. Okey. Tak ada masalah, boleh buat ni, tapi saya punya garisan ni sengit, jangan ikut sebab saya tak ada proper peralatan, so kena buat tegak lah. Kalau sengit, tegakkan. Okey, then kawasan ni kita kena labelkan dengan menggunakan tulisan grafik. Ini adalah kawasan apa? Kawasan rehat. Kawasan rehat dengan wakaf. Dengan wakaf. Laluan pejalan kaki. Dan ini adalah kawasan air pancuran. Okey, bila dah ada label, lagi satu yang perlu dibuat adalah label nama pandangan tersebut. So, apa nama pandangan ni? Kita akan namakan dia pandangan sisi. Dan jangan lupa perlu tuliskan skala 1/50. And then dah siap awak punya pandangan. So checklist, ada lukisan 1, yang kedua ada label kawasan, yang ketiga ada label nama lukisan. So inilah yang dikatakan pandangan. Okey, salah. Ini pandangan hadapan. Untuk pandangan sisi, tadi awak buat pandangan hadapan, kita tarik kat sini. Pandangan sisi, sekiranya pandangan sisi kanan, so awak cuma pusingkan awak punya plan dan tarik seperti ini. So akan dapat. So saya tidak minta awak untuk tukar skala untuk awak punya pandangan, menggunakan skala yang sama. Saya rasa tak ada masalah untuk awak buat pengujuran ortografik yang straightforward macam ni lah. Okey, itu saja untuk macam mana untuk menghasilkan pandangan. Terima kasih dan saya harap ianya membantu awak lah.